Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas ibadah tahun 6 yang bertajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bersama lagi dengan saya Ustazah Huda. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan pengertian puasa, hukum berpuasa, dalil naqli, syarat wajib, rukun puasa, sunat puasa, syarat-syarat sah puasa, perkara yang membatalkan puasa dan hikmah berpuasa. Banyak tajuk kan? Okey, dalam berpuasa ni memang tajuk dia banyak. So, kita pergi satu-satu. Okey, kita tengok dulu apa pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, dia punya clue dia menahan diri. Okey, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa daripada pagi tu waktu subuh sampai orang azan maghrib. Okey, senang ingat, daripada start orang azan subuh sampai orang azan maghrib. Okey, waktu tu adalah satu tempoh di mana kita berpuasa. Okey, tengok hukum berpuasa. Apakah hukum berpuasa? Wajib. Tengok yang merah tu. Wajib. Wajib kepada orang yang cukup syarat. Sekali kita belajar dah. Sekali kita belajar pula apakah syarat-syarat dia. Okey, puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Puasa ni disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, kita tengok dalil naqli yang mengatakan kita ini adalah wajib berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, kita diwajibkan berpuasa berdasarkan perkataan kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kamu berpuasa. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Okey, kita tengok syarat wajib puasa. Okey, tadi kita dah cakap dah kan, kita nak belajar syarat-syarat dia. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Okey, kalau siapa yang Islam, memang wajiblah. Yang kedua, berakal. Apa maksud berakal? Tak gila lah, tak gila, tak mabuk. Yang ketiga, baligh. Baligh iaitu telah cukup umur. Okay, biasanya kalau perempuan 9 tahun, ada dah yang cukup umur. Lelaki, walaupun kata umur 15 tahun, tapi sekarang bukan 15 tahun dah. Kadang-kadang baru umur 10 tahun, kita dengar suara dah lain. Okay, sudah cukup umur.
Tapi kebiasaannya umur 7 tahun dah boleh dilatih untuk berpuasa. Dan yang keempat, mampu berpuasa. Maksudnya mampu berpuasa ni dia sihat lah. Tak sakit, tak uzur. Dia mampu untuk berpuasa. Okey, kita tengok rukun puasa. Rukun puasa ada 2 sahaja. Senang nak ingat. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Kita tengok yang warna hijau tu. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Okey, kita tengok niat dulu. Niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Okey, bila kita nak niat, waktu mana kita nak niat? Waktu kita nak niat bermula daripada malam. Okey, contohlah kata lepas kita dah buka puasa, lepas tu kita dah tarawih apa semua, sebelum kita tidur tu kita niat. Sampailah kita bangun sahur esok, masih ada masa untuk berniat. Tapi biasanya kalau dah kita bangun sahur, takkanlah kita tak tahu kenapa kita nak bersahur, betul tak? Maksudnya kita dah tahu dah kita nak berpuasa. Ni ada pula orang bagi alasan, saya pagi tadi saya tak niat lah. Bangun sahur tak? Sahur. Habis tu, tapi saya tak niat. Niat tu bukan susun kalimah yang tersusun supaya kita berpuasa. Sahaja aku berpuasa esok hari. Tak. Maksud niat tu bila kita dah kata, oh hari ni aku bangun sahur ni nak puasa esok. Itu dah niat. Okay. Itu dah niat. Niat bukannya kena susun kata-kata tu supaya tersusun. Tapi kita dah lintasan hati kita kata kita esok nak puasa ni. Sebab nak tunaikan fardu bulan Ramadan. Secara automatik kita dah niat sebenarnya. Okay. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Okay, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apakah rongga yang terbuka? Contohnya seperti hidung lah. Hidung kan terbuka. Kita buat masuk jari saja. Dia buat masuk jari duk korek-korek kan. Lepas tu sama juga dengan telinga. Telinga kan rongga terbuka saja je buat masuk jari bagi ke dalam-dalam korek. Okay, itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Ambil cotton bud ke, macam itulah. Kita kena menahan diri. Okay, kita tengok lafaz niat puasa. Okay, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, kita tengok sunat puasa. Sunat yang pertama, bersahur. Okey, bila kita puasa, apa yang kita sunat-sunat kita buat pada bulan puasa ni? Yang pertama, bersahur. Ada juga orang jenis tak bersahur. Tak apalah, tak naklah sahur. Aku tahan je puasa. Tapi sebenarnya kita bukan pasal kita tahan atau tak tahan. Kita nak ambil pahala sunat. Bersahur tu sunat. Walaupun hanya dengan air masak dan sebiji kurma. Yang kedua, mentakhirkan atau melewatkan sahur. Apa maksud mentakhirkan? Janganlah sampai orang dah nak azan dah. Kita tengok, tunggu 5 minit lagi orang nak azan. Kita pun kalut nak makan. Bukan. Maksudnya, kalau kata subuh masuk dalam 6.20. Pukul 5.40 masih lagi sempat makan. Ataupun 5.30 masih lagi sempat makan. Macam itulah. Janganlah kamu sahur pukul 1 pagi. Sebab apa? Kamu tak marah bangun sahur. Sebab kamu nak tidur lambat, sahur siap-siap. Lepas tu kamu tidur, esok tak payah dah bangun sahur. Macam tu. Tu ramai yang buat macam tu tu. Okey. Dan yang ketiga, menyegerakan berbuka. Bukanlah maksud menyegerakan berbuka sampai tak boleh baca doa. Dengar je orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laju makan. Bukan. Okay, kita dah bersedia, dalam keadaan bersedia, baca dah Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita dah siap sedia, dah baca doa apa semua. Elok orang azan, kita pun ambil sebiji kurma, makan kurma dulu.
Okey. Disunatkan makan yang manis dulu. Okey. Tengok yang keempat. Disunatkan berbuka dengan rutub atau tamar. Rutub apa? Tamar apa? Okey, rutub ni kurma yang basah. Tamar tu kurma yang kering. Okey. Beza rutub dengan tamar. Okey, yang kelima, berdoa sebelum berbuka. Saya dah baca dah tadi kan. Yang saya baca tadi itulah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa berbuka puasa. Okey, kita tengok amalan sehari kita berpuasa. Apa maksud amalan sehari? Ini jadual seharian kita berpuasa. Apa kita buat? Okey. Daripada pagi sebelum subuh kita dah bersahur. Okay, ini bulan puasa. Okay, cuba ingat balik, flashback balik macam mana kita puasa tu lepas. Okay. Bangun pagi-pagi sebelum subuh kita dah sahur. Okay, yang kedua. Sepanjang kita berpuasa, menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Tak kira lah apa-apa pun. Korek hidung ke, ambil ketempat korek telinga ke, apa-apa saja perkara yang batalkan puasa, cuba kita elakkan, jauhi. Okey. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Okey, apa dia? Contoh, mengumpat. Tahu tak dia tu kan tadi kan? Okey, mengumpat. Yang kedua, contohnya, tidur terlalu lama. Tidur. Tahulah puasa. Sepanjang hari tidur. Semayang tidak, apa tidak. Itu dah berdosa dah tu. Bukan mengurangkan pahala dah. Okey, contoh. Yang keempat, membaca Al-Quran. Okey, banyakkan membaca Al-Quran sepanjang seharian kita berpuasa tu. Bila kita buat perkara yang baik, berganda-ganda pahala puasa kita. Okey, yang kelima, berbuka puasa. Okey, dah sampai dah masa dah buka puasa dah. Tadi bersahur, start daripada bersahur tadi sampai dekat berbuka puasa dah. Okey, dah buka puasa, kita pun dah solat maghrib. Dan yang keenam, kita pergi solat tarawih. Itu adalah amalan seharian sepanjang kita berpuasa. Okey, kita tengok syarat-syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Seperti mana kita tahu, macam kita lah kan, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa dia Ustazah mumayyiz ni? Okey, mumayyiz adalah kanak-kanak yang boleh membezakan baik dan buruk. Contohlah kata, kalau budak-budak kecil, kanak-kanak yang masih kecil, dia tak tahu kalau kita suruh dia buat benda tak elok pun dia buat. Contoh, adik terjun masuk dalam longkang tu. Lepas tu dia akan masuk lah. Kalau yang belum lagi reti, dia masuk je. Tapi kalau dah mumayyiz, yang dah pandai, macam mana nak masuk dalam longkang tu? Longkang tu kotor lah. Okay. Bila dah pandai bezakan baik dan buruk, maksudnya dia dah mumayyiz. Dia dah boleh beza. Ni baik, ni buruk, ni kotor, ni tak kotor. Okay. Dah pandai beza. Yang ketiga, berakal. Apa maksud berakal? Tak gila, tak mabuk, tak pengsan. Yang tu berakal lah tu. Okey, dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Okey, apa maksud haid? Perempuan yang datang bulan. Nifas, ibu yang selepas bersalin, yang apabila dia bersalin, selepas pada dia bersalin tu ada satu tempoh yang panjang. Daripada hari pertama dia bersalin sehingga ke hari 60, keluar darah penyakit yang selepas dia bersalin tu kan masih ada darah yang tersimpan dalam rahimnya tu, dia akan keluar sampai ke hari ke 60. Ada yang sekejap, ada yang lambat, ada yang 60, ada 50, ada 40. Tapi yang ni dinamakan nifas. Dan wiladah pula ialah darah yang mengelilingi baby atau mengelilingi bayi. Masa baby tu deliver, masa baby tu dilahirkan, itu dinamakan darah wiladah. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Banyak ni perkara yang membatalkan puasa, kena tengok betul-betul.
Okey, yang pertama, melakukan jima' di siang hari. Okey, melakukan jima' di siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Saja duk masukkan jari dalam mulut dia nak bagi muntah. Okey, yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Saja je nak makan dan minum. Bukan tak tahu kata dia puasa. Okey. Yang keempat, haid, nifas dan wiladah. Macam saya kata tadilah. Okey, tengok yang kelima. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, yang ni saja-saja nak tengok video-video lucah. Lepas tu, bila dah tengok, terangsang, lepas tu keluar air mani, itu pun dikira sengaja. Yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Macam saya cakap tadilah. Masukkan ketembat dalam telinga. Masukkan jari dalam hidung. Okey. Dan yang ketujuh, murtad. Murtad ialah terkeluar daripada Islam. Bila terkeluar daripada Islam, secara automatik, puasa dia pun batal. Dan yang ke-8, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Bila gila, kira tak berakal lah. Sama juga dengan mabuk ataupun pengsan sepanjang hari. Bila dia pengsan, dia tak sedar kan? Okey, maksudnya tak berakal lah. Okey, kita tengok hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa ada dari dua sudut. Yang pertama sudut rohani, yang kedua sudut jasmani. Sekarang kita tengok sudut rohani dulu. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Okey. Bila bulan puasa, semangat kita ni lain. Kita bersemangat nak melakukan ibadah, bersemangat nak berzikir, bersemangat nak bertadarus, bersemangat lah. Maksudnya bulan puasa kebanyakan orang bersemangat untuk beribadah. Sebab masing-masing dah tahu bulan Ramadan mendapat pahala berlipat ganda. Okey. Yang kedua, memupuk sifat mahmudah. Apa dia sifat mahmudah? Sifat yang terpuji. Seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Bila kita puasa, bila kita tak makan, dia rasa macam cepat nak marah kan. So, bila kita boleh sabar, kita boleh jujur, kira baguslah. Okey, contoh. Kita sabar, dia lapar, dia kan sabar, tahan sikit je lagi. Dekat nak muka dah ni. Okey, sabar, jujur. Kita masuk bilik air, kita mandi. Ada siapa-siapa tengok tak? Tak ada kan? Tak ada siapa tengok kan? Tapi kita jujur. Kita tak minum pun air. Sebab apa? Kita yakin Allah melihat dan Allah akan menggantikan puasa kita, kesabaran kita, kejujuran kita dengan pahala. Ikhlas. Kita berpuasa dengan ikhlas. Okey. Dan bertimbang rasa. Bertimbang rasa tu tak kira lah macam mana pun kita dengan kawan-kawan kita ataupun dengan jiran ke, dengan orang sekeliling, mak ayah kita ke, cikgu ke, siapa-siapalah. Okey. Dan yang ketiga, mencegah pelbagai penyakit. Okey, bila kita berpuasa, sebenarnya sistem penghadaman kita, dia boleh berhenti sekejap. Kalau tidak kita ni, kalau kata tak puasa, makan. Tambah pula sepanjang PDPan duduk kat rumah kan. Cikgu buat Google Meet, tutup kamera, sambil makan. Makan. Sekejap lagi tengok habis dah makanan, buka pula petik ada apa lagi. Okey. Itulah kata sebenarnya bulan puasa ni datang memberikan 1000 rahmat. Sebab antaranya ni lah mencegah pelbagai penyakit. Bila sistem penghadaman kita tu rehat, barulah mesin yang duk proses makanan kita dah dapat stop. Okey, bergerak dengan perlahan. Okey. Dia boleh mengurangkan pelbagai penyakit. Makan banyak-banyak pun jadi penyakit juga sebenarnya. Okey, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Bila kita berpuasa, kita boleh rasa macam mana rasa orang yang miskin yang tak makan. Okey, kalau kita tak puasa, asyik kenyang je. Sentiasa kenyang. Jadi kita tak rasa macam mana orang miskin rasa. Bila kita puasa, macam ni rupanya orang miskin rasa. Sehari tak makan.
Tapi sekurang-kurangnya apabila kita nak berbuka, makanan tersedia banyak atas meja. Okey. Tu kita lah. Kalau bagi orang yang miskin, mungkin ada satu jenis sahaja. Okey? Bagusnya dari sudut rohani. Kita boleh rasa macam mana penderitaan orang miskin. Okey, kita tengok hikmah puasa dari sudut jasmani. Yang pertama, mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Okey, maksudnya macam saya cakap tadi lah. Kita boleh disiplinkan diri kita. Kan kita tak tahu, tak ada siapa pun tengok, kita boleh je nak makan. Kalau kita duduk dalam satu rumah tu, kita seorang je. Boleh je nak makan. Betul tak? Tapi kita tak. Kita boleh disiplinkan diri kita untuk mematuhi adab ketika puasa. Yang kedua, mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Apa sahaja yang kita tak boleh buat yang menyebabkan batal puasa, kita boleh kawal nafsu kita. Okey. Yang ketiga, merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Macam saya cakap tadi lah. Kita rehatkan organ dalaman kita, iaitu sistem penghadaman. Lepas tu kita menurunkan kadar lemak. Yalah, kadar lemak turun lah sebab kita kurang makan. Kalau tidak makan je kan. Dan yang ketiga, tekanan darah ketika berpuasa. Okey, bila kita rehat, kita berhenti makan, sebenarnya tekanan darah kita itu akan menurun. Okey, setakat itu dulu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.